Okey penonton, itu bingkisan berkenaan dengan warung tepi sawah berlatar belakangkan gunung ataupun banjaran Nakawan dan juga sawah padi yang terbentang luas menghijau cukup indah. Saya dah pergi, anda bila lagi? Selain warung tepi sawah, sebenarnya ada satu lagi kawasan tarikan pelancongan yang wajib anda kunjungi kalau anda datang ke negeri Perlis ini, khususnya untuk kita memahami adat budaya sejarah warisan negeri Perlis, iaitu Muzium Kota Kayang, cerminan warisan dan budaya Perlis. Jadi untuk kita berbicara dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Siti Munirah Kasim, Pengarah Muzium Kota Kayang, Jabatan Muzium Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput kami. Alhamdulillah. Okey, kita difahamkan tahun ni tahun melawat Perlis. Pastinya banyak keistimewaan yang menanti para pengunjung yang bakal hadir ke negeri Perlis ni. Hari ini kita berada di Pasar Terapung dan difahamkan Muzium Kota Kayang tu berada tak jauh di Pasar Terapung. Dekat. Dalam 5 kilometer daripada sini, 5 minit je lah boleh sampai. 5 minit sahaja. Di Perlis semuanya ada dekat-dekat saja. Okey, kita nak cerita sedikit berkenaan latar belakang sejarah Muzium Kota Kayang ini, Puan. Okey, Muzium Kota Kayang ni dibuka pada tahun 2000. Sebelum dibuka tu merupakan tempat tapak ekskavasi, iaitu tapak cari gali kawasan bersejarah lah. Jadi bila dia buat ekskavasi di situ, jadi artifak-artifak ataupun penemuan yang jumpai situ ditempatkan di Muzium Kota Kayang. Jadi kita buka by berfasa. Kita buka fasa pertama tahun 2000 tu, and then kita buka juga fasa kedua dan menempatkan beberapa galeri lain lah pada 2006 daripada sudut sejarahnya lah. Jadi semua menempatkan semua artifak-artifak yang berkaitan dengan sejarah negeri Perlis tu sendiri. Kalau anda berkunjung ke Muzium Kota Kayang ini, saya sempat lalu semalam. Ya Allah, indahnya pemandangan berlatar belakangkan Gunung Ganang, Bukit Bukau kat belakang tu kan. Jadi memang cukup indah. Dari segi seni banner juga cukup menarik. Mungkin kita boleh cerita sedikit seni bannernya bagaimana. Kalau siapa yang pernah lalu ke Muzium Kota Kayang lah, satu yang menarik lah boleh kita tengok bila kita bawa kereta daripada daripada Kangar lah, kita akan nampak masuk-masuk tengok bukit belakang kita tu semua bukit kan. Dan kita akan tengok macam sebuah istana tu berciri berlatar belakangkan reka bentuk Perlis. Perlis punya reka bentuk. Jadi pembinaan dia tu, masa bina tu memang kita ambil ciri-ciri negeri Perlis, rumah Perlis. Jadi kalau boleh tengok rumah tu pun dah 20 tahun dah dia punya galeri tu, dan kita tempatkan beberapa galeri lah dalam tu. Dan lagi satu bangunan pun kita ambil bersirikan Seni Bina Negeri Perlis juga. Jadi kalau tengok motif yang digunakan, kelarai yang digunakan di sekeliling bangunan tu sangat orang kata bersejarah lah, memiliki ciri-ciri warisan lah. Sebab itulah menjadi identiti untuk Muzium Kota Kayang ini. Okey, tadi Puan nyatakan ada 6 galeri secara keseluruhannya di Muzium Kota Kayang. Mungkin kita boleh cerita satu persatu untuk panduan para pengunjung nanti. Okey, bagi siapa yang nak mai melawat Muzium Kota Kayang, macam saya kata bangunan yang lagi satu yang bercirikan reka bentuk negeri Perlis tu, kita ada 3 galeri dalam tu. Galeri pertama, galeri sejarah. Kita cerita tentang sejarah period negeri Perlis ni dari bawah pemerintahan Siam, bawah pemerintahan pentadbiran British. Jadi semua boleh tengok artifak-artifak yang ditempatkan di situ. Dan lagi satu galeri, kita ada galeri arkeologi, yang mana dalam galeri arkeologi tu dia ada penemuan-penemuan yang kita buat ekskavasi tu. Jadi contoh, kita jumpa seramik daripada kerajaan dinasti Tang atau dinasti Qing. Kita tempatkan dalam galeri arkeologi tu. Kita juga ada lagi satu galeri orang kata senjata, yang menempatkan pelbagai senjata daripada pelbagai kaum. Jadi siapa yang berminat nak tengok, boleh mai tengok kat situ. Jadi kita ada juga lagi satu bangunan, iaitu kita panggil bangunan B, yang mana sejarah tentang sosial budaya negeri Perlis. Yang maksud dia di situ kita tempatkan daripada sudut ekonomi, daripada sudut pentadbiran negeri Perlis, nak pergi tengok tentang macam mana orang tanam padi, macam mana orang bermain alat muzik yang macam negeri Perlis punya. So kita ada juga galeri berkaitan dengan Menteri Besar. Menteri Besar tu kisah tentang Menteri Besar lah yang memerintah di negeri Perlis. Dan kita ada juga lagi satu khas galeri diraja. Galeri diraja tu menempatkan koleksi-koleksi di YMM Raja Negeri Perlis ni lah, salah silah
Raja Negeri Perlis ni. Okey. Ya, itu 6 galeri yang kita ada di Muzium Kota Kayang. Lengkap penerangan berkenaan ke-6 galeri yang ada di Muzium Kota Kayang ini. Okey, difahamkan untuk tahun Melawat Perlis 2024 ini banyak program telah dirangka dan juga akan direncanakan untuk para pengunjung ni. Kita boleh ceritakan juga berkenaan inisiatif-inisiatif program-program ini, Puan. Tahun ni kita ada hampir 10 program yang memang dirangka sempena tahun Melawat Perlis ni lah. Kita baru lepas bulan 2 hari tu kita buat tentang Mak Yong, tapi itu secara online. Kita buat Mak Yong yang mempunyai wayung Nusantara, berkaitan Perlis dengan selatan Thailand. Jadi kita berbincang macam mana Mak Yong tu berkaitan dia dengan negeri Perlis. Kata ada penulisan yang kata ada Mak Yong yang asal daripada negeri Perlis. So kita berbincang daripada sudut tu. Yang tu boleh tengok dalam Facebook Muzium Kota Kayang lah. Sebab kita masih ada lagi yang live dia tu, yang hari tu. Kita terbaru yang terkini lah, orang kata yang sekarang sedang berlangsung, iaitu pameran Muzium Kota Kayang di Pesta Angin Timur. Kita juga yang paling highlight untuk tahun ni kita ada berkaitan dengan Citra Nusa at Muzium Kota Kayang. Citra Nusa ni satu program besar yang menghimpunkan semua aktiviti kebudayaan di negeri Perlis lah yang kita buat. Kita buat pameran secara besar Tanah Malaysia, Tanah Airku. Kita juga panggil artis-artis tempatan dan tahun lepas kita dah buat. Tahun ni kita mendapat sambutan yang agak hangat. So tahun ni kita buat lagi sekali untuk orang kata menyemarakkan lagi tahun Melawat Perlis pada tahun ini. Alhamdulillah, banyak aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Jadi jadikan Muzium Kota Kayang ini sebagai salah satu lokasi wajib dikunjungi kalau anda berada di negeri Perlis. Jadi untuk para pengunjung ni nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan Muzium Kota Kayang ini, apa laman sawang ataupun mungkin ada media sosial? Okey, kalau untuk siapa yang berminat, untuk orang kata kalau orang jauh lah sebelum nak tengok, untuk rujukan sebelum datang ke Perlis, kita ada Facebook Muzium Kota Kayang, kita ada juga TikTok Muzium Kota Kayang, kita ada juga Instagram Muzium Kota Kayang. Yang tu memang aktif lah. Kita ada siapa yang datang untuk lawatan, sekolah-sekolah mana yang datang, kita akan letak pelawat-pelawat semua, kita akan letak di itu. So boleh tengok melalui itu. Okey, ada juga lawatan berpandu ya. Lawatan berpandu tempahan kena bagi temu janji awal lah untuk kita slot tarikh-tarikh yang bersesuaian lah. Ada yang tanya ni, berapa cas bayaran untuk masuk muzium ni? Percuma saja kalau nak masuk Muzium Kota Kayang. Jadi boleh bawa ramai-ramai family apa semua kan. Okey, selain itu juga pastinya kita lihat kan di laman Sesawang ni ada juga tempat-tempat yang menarik di sekitar muzium yang boleh dikunjungi. Selepas kita melawat muzium, kita boleh ke lokasi-lokasi yang berdekatan. Kalau berdekatan dengan orang kata apa muzium tu, kita ada Kampung Warna-Warni. Kalau orang mai Perlis ni mesti kena pergi tengok Kampung Warna-Warni. Kalau untuk pergi tengok untuk orang kata apa, orang kata jambatan yang warna-warni, kawasan kampung tu sangat menarik. Boleh pergi tengok. Lepas tu boleh pergi tengok kawasan Kuala Perlis, masjid di kawasan situ. Lepas tu juga kalau banyak kafe-kafe menarik di Perlis ni lah, atau berdekatan lah, Kafe Saadiah misalnya. Antara tempat yang menarik boleh kita pergi. Baik, Puan. Dalam ruang masa yang ada ni kan, mungkin kita boleh war-warkan sekali lagi kenapa para pelancong semua wajib datang ke Muzium Kota Kayang. Apa keunikannya? Okey, kalau bagi semua yang nak memahami, orang yang datang Perlis kena belajar tengok sejarah latar belakang Perlis dulu. Jadi nak tengok untuk semua nak pergi satu-satu tempat tu macam jauh. Jadi Muzium Kota Kayang tu boleh tengok semua ada di situ. Daripada segi sejarah dia, daripada segi arkeologi dia, daripada segi budaya dia. Jadi boleh mai ramai-ramai kat Muzium Kota Kayang tengok apa yang kita pamerkan di Muzium Kota Kayang tu sendiri. Waktu operasi buka setiap hari ke? Waktu kita buka setiap hari, kita tutup 3 hari setahun saja. Setiap hari Jumaat Sabtu kita buka daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. 9 pagi hingga 5 petang. Okey, bayaran masuk adalah percuma. Tak perlu bayar apa-apa pun. Seperti yang diwar-warkan tadi, bila kita berkunjung ke Muzium Kota Kayang ini, umpama kita mengenali negeri Perlis secara keseluruhannya. Sebab kita mengenali adat, budaya, warisan dan juga banyak lagi perkara-perkara penting khususnya
berkaitan dengan sejarah negeri Perlis dari dahulu sehingga sekarang. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti Munirah Kasim, Pengarah Muzium Kota Kayang, Jabatan Muzium Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih. Terima kasih. Okey Puan, sambil-sambil kita bersantai di bawah pokok yang cukup rendang ini, matahari pun dah semakin naik pada ini dan pemandangan cukup indah. Saya tertanya sebenarnya, kat mana sebenarnya Atikah Nordin ni? Kabarnya nak bawa kita semua untuk meninjau apa yang ada, apa yang istimewa di Pasar Terapung di sana. Silakan Atikah.